Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dengan izin dia, dengan limpah kurnia yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan dia dapat kita bertemu sekali lagi dalam kuliah kita, dalam pertemuan kita, perkongsian mingguan kita, di mana kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat daripada Allah, ayat-ayat daripada Quran ini, daripada Allah Subhanahu wa taala ini, daripada surah Al-Fatihah sehinggalah ke ayat 245 daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, mengizinkan kita untuk mengadakan pertemuan kita ini pada setiap hari Sabtu dan Ahad, insya-Allah. Dan kita akan tadabbur secara ringkaslah setiap kali pertemuan, kita akan tadabbur dalam satu muka surat, insya-Allah. Jadi kita akan sentuh-sentuhlah ayat ini, lebih kurang kita katakan semampu kita, supaya kita dapat memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini dan boleh kita amalkan. Kalau bab yang fiqah tu panjang lebar tu, tuan-tuan kena rujuk asatizah yang lebih layak dan juga kitab-kitab yang memperbincangkan berkenaan dengan hukum hakam dengan lebih lanjut lah. Baik, apapun, alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kurnia-Nya, rahmat Dia kepada kita semua, agar kita dapat menjadi orang yang soleh, orang yang solehah, dapat kita mengamalkan segala apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita dapat mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, alhamdulillah, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, kita terus baca kepada perbincangan kita, di mana kita telah pun memperbincangkan daripada ayat minggu lepas, kita dah bincangkan, iaitu ayat 234 dan juga sehinggalah 245, di mana hari Ahad minggu lepas kita bincang daripada ayat 238 berkenaan dengan solat wusta, di mana dijelaskan bahawa solat itu adalah solat asar, di mana ada banyak pandangan, tapi antara pandangan yang masyhur lah, yang dipegang ialah berkenaan dengan solat asar, kerana ada juga hadis mengatakan perkara sedemikian. Dan juga telah kita bincangkan berkenaan dengan isteri yang kematian suami, maka layaklah bagi mereka ini diwasiatkan supaya tinggal sehingga setahun dalam rumah suami dia. Tak boleh dia dihalau dari rumah tersebut sebagai menjaga kebajikan isteri itu sendiri. Dan juga diceritakan dengan berkenaan dengan mut'ah yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan. Dan juga Allah pada ayat 243 tiba-tiba kita lihat Allah cerita berkenaan dengan orang yang keluar daripada kampung halamannya. Tidak diketahui apakah reason sebenarnya. Ada pandangan mengatakan kerana keluar daripada lari daripada wabak penyakit, di mana kita tahu kita tak boleh lari daripada wabak. Kalau kena wabak penyakit macam COVID-19 ni, kita kena stay kat tempat kita supaya wabak itu tidak merebak. Tetapi orang kumpulan ini dikatakan keluar daripada kampung ni kerana takutkan mati, dan akhirnya Allah takdirkan mereka mati juga. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ada pandangan mengatakan mereka ni lari daripada perang, mereka tak mau pergi perang, akhirnya Allah takdirkan mereka mati juga. Dan kemudian Allah hidupkan kembali sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Dan telah pun kita bincangkan minggu lepas, apakah sebenarnya hikmah, apa kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelum ini,
di mana Allah SWT menceritakan berkenaan dengan perempuan wanita yang kematian suami. Kenapa tiba-tiba berkenaan keluarga, berkenaan talak, tiba-tiba Allah cerita berkenaan dengan hukum berkenaan dengan orang yang lari daripada kampung halaman yang kerana takutkan mati. Kalau kita lihat, kita rujuk dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, beliau mengaitkan dengan ayat-ayat sebelum ini pada ayat 243 ni, beliau mengatakan bahawa di dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah SWT menyebutkan mengenai hukum hakam kekeluargaan untuk menetapkan etika hubungan di antara ahli sebuah keluarga dan bina ini tapak yang kukuh lagi mantap. Kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau kata, selanjutnya Allah SWT sebutkan pula hukum-hukum jihad untuk mempertahankan ummah dan melihara akidah mereka. Jadi kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau akan mengatakan bahawa terdapat pertautan antara jihad dengan institusi keluarga, memandangkan kebaikan keluarga hanya dapat diwujudkan dengan kebaikan masyarakat. Di makna kalau dalam masyarakat tu elok, keadaan tu aman, maka barulah lagi institusi keluarga ini boleh dibentuk dengan baik. Dan sebenarnya saling hubung-menghubung. Bila baiknya keluarga, maka baiknya masyarakat. Bila baiknya masyarakat, keadaan aman damai, maka boleh kita bagi konsentrasi tumpuan kepada pembinaan keluarga itu. Kalau tidak ada keamanan, tidak ada orang yang hendak menumpukan perhatian kepada peperangan itu untuk membela kebenaran, maka akhirnya orang akan tertindas. Tentu saja keluarga akan jadi huru-hara lah. Ada yang kematian ayah, ada yang tidak yang kehilangan tempat bergantung dan sebagainya. Jadi kita dapat dilihat di sini bahawa ada kaitannya antara pembentukan masyarakat itu dengan pembentukan keluarga itu. Ada kaitan yang rapat sekali. Jadi kata Dr. Wahbah, dia mencantumkan dua maslahah, itu pemeliharaan maslahah umum dan juga maslahah khusus. Dengan itu akan terbentuklah keseimbangan dan keadilan di antara kepentingan umum dengan kepentingan individu dan keluarga. Kata beliau lagi, malah penjagaan kepentingan khusus tidak akan dapat disempurnakan jika tidak dijagakan kepentingan umum dan dipertahankan kewibawaan dan kehormatan ummah daripada dipatahkan musuh. Jadi bagaimana kita nak membentuk keluarga kalau negara kita tak aman, kalau tidak ada orang yang hendak berperang atas jalan Allah SWT, mempertahankan negara dan agama ini, maka akhirnya tentu sahaja bukan sahaja institusi masyarakat itu runtuh, institusi keluarga juga tidak dapat dibentuk. Itu antara kaitan yang dikatakan, saya nakalkan daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Wallahu a'lam. Dan juga kalau kita lihat bahawa kenapa selepas pada Allah cerita berkenaan dengan orang yang lari daripada kampung ni, mereka satu kumpulan yang lari daripada kampung ni kerana takutkan mati, Allah kemudian bercerita berkenaan perang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada kaitan sebenarnya dengan ayat berkenaan dengan isteri yang kematian suami ni. Kebanyakan orang tidak mahu pergi berperang kerana apa? Satunya takut kerana nyawa dia melayang, itu satu. Ataupun sebenarnya dia tak risau pasal keluarga dia, tapi dia risau siapa akan jaga keluarga dia kalau dia mati. Itu juga merisaukan. Maka Allah SWT kata, jangan risau. Kalian pergi berperang atas jalan Allah, kalau kalian menang, kalian akan dapat habuan dunia juga, kalian akan dapat rampasan perang. Dan juga kalau kalian wafat, kalau kalian mati dalam peperangan, kalian syahid, kalian akan dapat pahala, dapat ganjaran syurga. Dan juga jangan risau, keluarga kalian tetap dibela dengan adanya hukum hakam yang Allah telah tetapkan kepada ahli waris untuk jaga keluarga kalian. Jadi kita dapat lihat sebenarnya harmoni. Kalau kita nak tadabbur, kita nak cari apa hikmah dia, apa kaitan dia antara ayat dengan ayat, insya-Allah kita akan dapat nampak sebenarnya apa yang Allah tetapkan ini sebenarnya sangat cantik. Tapi semuanya, apapun hikmah pun, apapun kaitan pun, itu cuma adalah pandangan kita. Hanya Allah SWT sahajalah yang tahu maksud sebenar kenapa Allah letakkan ayat-ayat ini. Ini hanyalah percubaan kita untuk tadabbur. Kemudian Allah kata ayat 244, Allah kata peranglah kamu di jalan Allah. Kemudian Allah pula cerita berkenaan ayat 245, berkenaan Allah minta kepada manusia ini yang kedekut ini. Kita kebanyakannya bahil, maka Allah kata Allah nak kita pinjamkan dengan pinjaman yang baik, Allah akan ganti. Dan antara infak itu adalah infak untuk kepada orang yang hendak berperang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tayyib, alhamdulillah, insya-Allah
tanpa kita membuang masa lagi, kita akan terus masuk kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-246 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk memperbincangkan ayat ini dengan baik, insya-Allah. Tayyib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman berkenaan dengan Bani Israel. Allah kata, alam, adakah tidak tara engkau melihat ilal mala'i kepada sekelompok min Bani Israel, daripada Bani Israel, min ba'di Musa, daripada selepas Nabi Musa. Jadi Allah SWT ajar kita ni supaya apa? Melihat daripada sejarah yang telah berlalu. Di mana sejarah ini boleh memberi pengajaran kepada kita bagi orang yang hendak mengambil perhatian. Di mana sebenarnya kalau nak cerita berkenaan perang ni, kalaulah orang-orang ini bertanya, kenapa kita kena berperang? Sebenarnya orang-orang zaman dulu, peperangan ini bukanlah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukanlah Islam menggalakkan peperangan. Tapi sebenarnya peperangan ini memang sentiasa berlaku. Baik dia Islam, baik dia bukan Islam. Dan dia dikenali berzaman-zaman lagi. Dan peperangan yang Islam benarkan ini bukanlah untuk menyebabkan huru-hara dan merosakkan tanaman dan manusia sejagat hanya kerana kepuasan untuk mengambil darah manusia. Bukan begitu. Tetapi sebenarnya apa yang Allah datangkan ini adalah untuk mempertahankan orang-orang yang tertindas. Kerana amatlah pelik, mustahil perkara yang tak dapat diterima akal apabila orang Islam itu ditindas sana sini, diambil nyawa dia sesuka hati, tiba-tiba Allah kata sabarlah sahaja, kalian tak boleh buat apa-apa, terima sahajalah apa yang berlaku, ketentuan Allah ini. Sedangkan antara ketentuan Allah ialah Allah bagi peluang untuk manusia itu berjihad di atas jalan Allah SWT, dan ada pahala yang besar, ganjaran yang besar bagi orang yang melaksanakan perkara tersebut. Baik. Jadi Allah SWT kata, kalian lihat kepada Bani Israel. Mereka ini juga seperti mana kalian. Apa yang mereka buat selepas pada zaman Nabi Musa ini, idh qalu, kata Allah SWT ketika mereka berkata, li nabiyyin, kepada seorang nabi, lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ini perangai manusia. Apa dia minta? Dia minta kepada nabi mereka tidak dinyatakan siapakah nabi ini, walaupun dalam riwayat-riwayat menjelaskan nama nabi tersebut. Jadi tapi manhaj yang kita pegang ialah kita diamkan sahaja apa yang didiamkan oleh Allah SWT. Kerana tujuan kita bukanlah untuk mengetahui siapakah manusia di sebalik, watak di sebalik ini. Yang penting ialah apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada situasi yang Allah hendak sampaikan. Allah sampaikan kepada kita ini. Jadi Allah kata, iz qalu, apabila mereka berkata, li nabiyyin, kepada nabi mereka. Bagi mereka, utuskanlah kepada mereka ni, kepada kami ini, malikan, raja. Tuqatil, supaya kami dapat perang. Maknanya memimpin mereka ni untuk berperang. Fi sabilillah, atas jalan Allah SWT. Kemudian apa jawab Allah SWT? Apa jawab Nabi tersebut? Qala, dia kata, hal asaitum, adakah mungkin apabila kamu in kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berperang, alla tuqatilu. Tapi kamu tak mau, kamu takkan nak perang. Sebab perang tu bukan satu benda yang disukai. Dan di perkara tersebut Allah pun bagi tahu kepada para sahabat sendiri, orang-orang mukmin sendiri, orang beriman sendiri, ada antara mereka, bahkan ada orang munafik pun mereka berpura-pura. Mereka kata, kenapa Allah tak benarkan kita di berperang? Allah kata, jangan sampai seolah-olah Allah kata kepada orang Islam itu sendiri, kepada umat Nabi Muhammad itu sendiri, sallallahu alaihi wasallam, janganlah sampai, jangan kamu meminta-minta untuk berperang, lebih kurang maksud dia. Sebab takut nanti kalau bila diperintahkan untuk kalian berperang, kalian tidak mahu melakukan perkara tersebut. Yang itu. Ini perangai manusia. Dia suka memikirkan satu perkara yang tidak ada. Misalnya dia kata, kalau aku kaya, aku nak sedekah. Kalau aku dapat pemerintahan, aku akan jaga umat Islam ni dengan baik. Tetapi hakikatnya apabila Allah telah beri perkara tersebut,
kita sendiri akan dapat lihat bahawa manusia itu apabila telah selesa mendapat keselesaan, dia lupa kepada segala janji-janji manis dia. Sebab tu kita ni, di saat kita ada kemampuan, apa saja kemampuan walaupun kecil, kita laksanakan. Jangan kita tunggu, biar nak kesempurnaan. Sebab manusia itu hampir mustahil untuk dia mencapai kesempurnaan. Kerana kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Jadi kita kena bergerak seperti mana yang sepatutnya bergerak di atas apa kapasiti yang kita ada. Kita tak boleh kata, kalau kita tak boleh nak pergi perang ke Palestin. Kalau aku boleh perang, aku nak bantu. Tapi sekarang kita masih boleh bantu. Dengan adanya NGO yang menyalurkan bantuan makanan dan sebagainya, maka kita tetap boleh bantu saudara-saudara kita di sana dengan cara yang mampulah, semampu kita. Sebab kita nak langgar undang-undang tak boleh, kita nak pergi sesuka hati tak boleh. Kita tak boleh langgar peraturan itu. Kerana taat kepada pemerintah itu juga ada satu kepada perkara yang makruf itu adalah satu perintah daripada dalam Islam itu sendiri, dalam Quran itu sendiri. Jadi kita katakan bahawa kita berusaha, kita berikhtiar, kita bantu ummah ini sekadar kemampuan kita setakat ini. Tetapi kita lihat kepada orang-orang yang penuh dengan angan-angan kosong ataupun hanya memberi alasan seperti mana Bani Israel ini, mereka minta kepada Nabi dia ini supaya dapat perang. Perang atas jalan Allah SWT kata dia. Tetapi Nabi dia jawab, Nabi ni seorang yang bijak, dia kata, janganlah sampai diwajibkan perang, kamu tak perang juga nanti. Maksudnya kalau tak perang juga, nanti Allah akan mendatangkan kemurkaan dia kepada kalian. Sekarang ni Allah tak wajibkan perang. Jadi kalian tidak berdosa kalau kalian tidak berperang di atas jalan Allah. Tetapi kalau diwajibkan, maka kalau kalian tidak perang, maka murka Allah akan menimpa kalian. Seolah-olah itulah sebenarnya yang nak disampaikan oleh Nabi ini. Tapi menariknya, orang-orang macam ni dia banyak alasan, dia selalu berjawab. Sebab tu kita lihat perangai macam ni bukan pada zaman ini sahaja, tetapi sampailah kepada zaman Rasulullah SAW, di mana sebelum Rasulullah SAW ni diutus, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ni, mereka sentiasa menunggu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kedatangan Nabi akhir zaman ini. Sebab mereka kata mereka akan berjuang bersama Nabi ini atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya apabila Allah SWT telah utuskan Nabi akhir zaman ini datang daripada bangsa Arab, mereka tidak mengikutinya. Seperti mana pada Nabi ini katakan. Jadi kita dapat lihat. Dan perangai itu jangan kita kata pada Yahudi saja. Sebab kebanyakan Yahudi tak kisah dah apa yang ada dalam Quran. Kita nak kena lihat bagaimana kita. Aku kalau dapat macam ni, aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Kalau aku kaya, aku nak bantu orang miskin, aku nak tolong anak yatim. Masalahnya sekarang bila kita dah kaya, adakah kita akan melakukan perkara tersebut? Kita kata, kalau aku dapat pergi perang, aku dah perang, tolong orang Islam. Adakah pertolongan itu hanya datang daripada peperangan? Sedangkan sekarang ni masih banyak lagi cara untuk kita bantu ummah. Tapi malangnya kita habiskan masa bergaduh sahaja kat dalam media sosial. Kita tidak membantu ummah, bahkan kita memusnahkan ummah itu sendiri. Jadi kita kena renungkan, jangan kita jadi seperti perangai mereka ini, yang di mana Nabi mereka sendiri ragu-ragu kepada mereka ini tentang keikhlasan hati mereka ini. Andailah diberi peluang untuk berperang itu, adakah mereka akan pergi melakukan perkara tersebut? Kemudian ada jawab, orang-orang macam ni ada jawabnya. Kemudian Allah ceritakan apa jawapan mereka kepada Nabi ini. Mereka jawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Dan mengapa kami tak akan perang di atas jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata Allah SWT, mereka merakam apa yang mereka katakan, mereka jawab, dan mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, dan sungguh kami telah diusir daripada rumah-rumah kami, negeri kami. Wa abnaina, dan anak-anak kami turut diusir. Itu dia. Kemudian Allah lanjutkan kisah ini. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan ke atas mereka perang, seperti mana yang sangkaan kuat Nabi dia tadi, tawallau illa qalilam minhum. Berpalinglah mereka ini kecuali sedikit sahaja di antara mereka.
Ini yang sebenarnya yang Nabi dia takutkan. Kalaulah apabila mereka berpaling setelah diwajibkan berperang itu, maka murka Allah akan kena kepada mereka. Dan ternyata apabila diwajibkan Allah SWT atas perang itu, maka ramailah di antara mereka lah lari daripada peperangan tersebut dengan pelbagai alasan. Yang itu sebenarnya yang Allah SWT ajar. Kalau kita lihat kepada Nabi, kata tak silap, di mana Rasulullah SAW ni dia nak perang masa perang Badar tu, Rasulullah gembiralah sebab umat dia tidak seperti mana umat Nabi Musa. Nabi Musa sendiri pun minta kepada supaya mereka ni berperang kan. Umat dia ni berperang. Tetapi mereka sendiri tak nak perang. Mereka kata, pergilah engkau dengan Tuhan kau pergi perang. InsyaAllah bila sampai masa kita akan lanjutkan perkara tersebut. Dan Nabi sendiri bersyukur umat dia tidak seperti itu. Di mana apabila Nabi walaupun mereka sedikit 300 lebih nak lawan dengan 1000 perang Badar nanti, kebanyakan antara sahabat sudi untuk mengikuti Nabi berperang di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyebabkan Nabi gembira atas perkara tersebut. Itu nanti kita akan lanjutkan bila kita sampai kepada kisah Nabi Musa nanti. Di mana Nabi Musa berhadapan dengan kaum dia yang tidak mahu berperang atas jalan Allah SWT. Bahkan kata, kau pergilah engkau dengan Tuhan kau perang. Nah, dia cakap dekat Musa macam tu. Baik. Jadi kita dapat lihat bahawa mereka ini tidak mahu. Apabila telah diwajibkan perang, maka berpalinglah seperti mana sangkaan kuat Nabi mereka tadi. Kemudian Allah berkata, Wallahu alimum bizzalimin. Allah tahu kepada Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim ini. Yakni mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka telah menyebabkan mereka ini berhak untuk dimurkai Allah SWT dan didatangkan azab oleh Allah SWT sama ada di dunia itu sendiri ataupun di akhirat kelak. Bahkan mereka ada azab. Apabila mereka adalah orang yang kecil hati, mereka tidak mahu berperang atas jalan Allah, maka mudahlah mereka itu ditindas di mana sahaja mereka berada. Dan itu. Dan malam kita lihat pada zaman ini mereka pula yang menindas manusia. Sepatutnya mereka itu diwajibkan berperang atas untuk dasar apa? Atas dasar untuk mempertahankan orang-orang lain orang-orang yang lemah yang lain. Tetapi malangnya mereka pada zaman ini kita lihat kebanyakan mereka ada di antara mereka pula yang melakukan kezaliman di atas jalan yang kononnya atas jalan agama itu sendiri. Yang itu kita dapat dilihat apa yang berlaku. Kalau kita lihat bahawa Allah SWT nak tunjuk bahawa kehidupan manusia ini, sifat manusia ini, perangai manusia ini lebih kurang sama je mana zaman tu. Watak dia berbeza, situasi tempatnya berbeza, tetapi kita lihat perwatakan itu sama saja. Mengharapkan angan-angan kosong kononnya nak buat satu benda, kalau kita dapat something baru kita nak buat, itu sebenarnya dah bukan sejak daripada zaman kita, daripada zaman dulu lagi. Macam kita katakan tadi, kalau kata kaya baru dapat ni, kalau kita ada kenderaan baru kita nak pergi semayang ke masjid dan sebagainya. Terlampau banyak alasan. Kalau rumah aku tepi masjid baru aku nak pergi semayang jemaah. Esok bila betul-betul sebelah masjid pun tak pergi juga. Kalau kita tengok zaman kita sekarang ni, masa masjid tu ditutup, heboh. Kebanyakan orang yang tak pernah pergi masjid pun, jarang pergi masjid pun heboh. Kenapalah masjid ditutup dan macam-macam. Apabila masjid dibuka semula, kita lihat berapa kerat yang pergi ke masjid. Nanti kita dapat lihat perangai itu masih ada lagi dalam perangai Yahudi itu tetap ada dalam kita. So cerminan ini kita bukan nak kata Yahudi jahat. Kita hendak muhasabah diri kita. Adakah kita termasuk seperti perangai orang ini? Hanya memberi alasan demi alasan. Yang itu. Tuhan, aku tak boleh beribadah kepada Allah SWT. Kenapa kau sampai masuk neraka ni? Malaikat tanya. Sebab tempat aku tertindas. Apa jawab malaikat? Apa jawab penjaga neraka tu? Allah kata, bukankah bumi Allah ini luas? Buat ni kita boleh berhijrah dan sebagainya. Yang itu. Maksudnya kalau kita tidak diperintahkan oleh pemerintah untuk berperang, maka kita boleh berhijrah ke negeri lain. Melainkan kalau pemerintah mengumpulkan kekuatan, ada peluang untuk menang dalam peperangan tersebut. Seperti mana pada Nabi Rasulullah SAW, dikumpulkan kekuatan dan mereka menang dalam kebanyakan peperangan yang mereka lalui. Bila ada kekuatan, maka dibenarkan berperang. Bahkan pada Nabi Muhammad SAW itu sendiri, pada peringkat awal di Mekah tak boleh perang. Sebab tidak ada kekuatan.
Bila ada kekuatan baru dibenarkan. Sebab dalam istilah dalam Islam dia tak ada istilah untuk mati katak ni, yang bunuh diri macam tu je. Tak, sebab nyawa manusia tak nilai, nak perang ke nak apa mesti ada strategi. Itu yang Allah ajarkan kepada umat Islam itu sendiri. Di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, itu secara ringkas. Kita teruskan. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Kemudian kita dapat lihat belum apa-apa lagi, belum pergi perang lagi pun, belum pemimpin ini dipilih lagi, baru dipilih, mereka dah mula buat perangai. Ini sebenarnya alasan sebab tak sangka pula nak agaknya Nabi ni setuju pula dengan pandangan mereka ni. Mereka nak tunjuk bahawa mereka ni berani, mereka ni kuat. Mereka ni sebenarnya nak cadangkan satu cadangan yang benar. Kan kita tengok kan, banyakkan orang dia cadangkan macam-macam, tapi apabila dia dalam tampuk pemerintahan, semua yang dia cadangkan itu cuma hanya tinggal kenangan sahaja. Hanya dibicara di bibir sahaja untuk menang manifesto lah. Manifesto untuk menang hati rakyat. Itu sahaja. Akhirnya tidaklah dijalankan apa yang dijanjikan. Janji tinggal janji. Kita lihat daripada ayat 247. Kita boleh belajar sebenarnya daripada apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran ni. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah mengangkat. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Dia ada satu orang ni, nama dia Talut. Allahu a'lam, tak diceritakan asal usulnya, siapakah dia, keluarga dia, berapa nombor telefon dia dan sebagainya, tidak diceritakan. Cuma Allah cuma nyatakan secara jelas nama dia Talut. Sama ada gelaran atau nama sebenar, Allahu a'lam. Siapakah dia ni? Tetapi Allah kata, Nabi ni kata sesungguhnya Allah telah angkat Talut. Disampaikan wahyu kepada dia supaya memilih Talut ini supaya menjadi raja. Dan ini adalah pilihan Allah SWT. Bukan pilihan Nabi, ni pilihan Allah. Maksudnya dia adalah wahyu Allah SWT. Bila wahyu dia wajib diikutilah. Sebab tu mereka jawab apa? Bagaimana Talut? Apa jawab mereka ini? Apabila dikatakan, Talut? Talut ni nak dijadikan Nabi? Nak jadikan raja? Qalu, mereka kata, anna yakunu lahul mulku alaina wa nanu ahaqqu bil mulki min. Nampak? Apa yang mereka katakan ni sama sebenarnya mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana satu Nabi ni datang daripada bangsa Arab? Bangsa yang lemah, bangsa yang jahil. Penyembah berhala mereka katakan. Buta huruf pula tu. Macam mana Allah boleh bagi? Ni sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ayat ni nak tempelak juga kepada orang Yahudi yang tak terima Nabi Muhammad SAW ni. Sebab mereka kata anak yatim lah, orang miskin lah dan macam-macam lagi. Kata-kata mereka, orang yang tidak ada, bahkan mereka katakan ini orang yang datang daripada luar, datang daripada Mekah, yang berhijrah semata-mata kerana la ilaha illallah dan sebagainya. Orang-orang yang hilang akal. Takkan kita nak ikut orang macam ni? Nampak? Mereka pilih kriteria mereka sendiri berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan pilihan Nabi ke, raja ke, kerajaan ke, siapa yang pilih? Allah SWT. Semua itu dengan keizinan Allah SWT. Ini perangai ini bukan hanya daripada mereka. Perangai itu ada juga pada kita. So muhasabah diri, cermin diri. Buya Hamka kata apa? Ayat-ayat daripada Allah SWT ini adalah cerminan. Kita baca tentang Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Kita baca Nabi Yusuf dengan ayah, dengan adik-beradik. Semua itu hanyalah kitaran roda yang perkara tersebut berulang-ulang. Dengki adik-beradik yang berlaku dalam keluarga Nabi Yusuf AS. Itu berlaku pada zaman mana? Pada zaman kita adik-beradik bergaduh. Adik-beradik berebut tanah yang sekakang kera. Adik-beradik ada yang berbunuhan pun. Yang itu sampai begitu sekali. Sebenarnya apa yang kita baca dalam Quran ini adalah cerminan kehidupan kita supaya kita mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia ini dan di akhirat. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Jadi kita dapat lihat bahawa ini mereka letak kriteria mereka sendiri. Mereka kata qalu. Mereka kata
Anna, bagaimana mungkin yakunu, dia ini jadi lahu baginya al-mulku, kerajaan, alaina, ke atas kami. Macam mana nak jadikan dia ni raja atas kerajaan kita ni? Impossible, mustahil. Dia tak ada ciri-ciri yang sepatutnya ada ciri-ciri yang sepatutnya ada kepada raja ini, seorang raja. Dia bukan raja. Dia ni bukan lahir sebagai raja. Wallahu alam, dia hamba ke apa, wallah tak ada ceritakan. Tetapi dia orang biasa. Dia bukannya lahirkan keturunan raja. Kemudian mereka kata, wa nahnu, sedangkan kami ni ahaqqu, lebih berhak, bil mulki, terhadap kerajaan. Okey. Sekejap. Dia kata apa? Ahaqqu bil mulki minhu. Kami ni lebih berhak terhadap kerajaan daripada dia. Oh, sebenarnya tadi dah duk suruh lantik-lantik jadi raja. Tadi bukan sebenarnya nak lantik jadi raja. Rupanya ada yang ada hati nak jadi raja. Itu sebenarnya. Kita kata ada orang politik misalnya kata, oh nak ada sebabnya, oh kalau kami dapat pemerintahan, kami akan buat something. Kami akan buat ni untuk Islam, untuk agama dan sebagainya. Sebenarnya bukan yang itu yang nak. Kebanyakannya hanya nak harta, nak kerajaan, nak kemegahan, nak kuasa. Hanya gila kuasa sahaja. Ada manusia yang macam itu. Itu menyedihkan. Allah dah cerita dah awal-awal Al-Quran. Sebab tu Allah, Nabi SAW, dia ada sahabat minta kepimpinan, minta kerajaan, minta jadi raja, minta nak jadi pemimpin, dia tak bagi. Sebab dilihat kepada ketidaklayakan sahabat tu, walaupun sahabat itu ada sahabat ni orang yang soleh. Sebab apa? Kekuasaan ini bukan sekadar setiap apa yang kekuasaan itu ada tanggungjawab, big responsibility, satu tanggungjawab yang besar. Dengan kekuasaan itu ada tanggungjawab. Rupanya mereka ini ada udang di sebalik mi. Rupanya mereka ni ada hasrat supayalah ada di antara mereka ini, kaum mereka ini yang sepatutnya dijadikan pemimpin, atau mereka dia sendiri sepatutnya jadi pemimpin. Kan mereka ada tribe mereka sendiri. Mereka nak puak mereka ini yang dijadikan pemimpin. Sebab apa dia punya kriteria yang mereka tetapkan? Duniawi, material. Itu apa? Mereka ini ada apa? Mereka ini ada harta. Sebab apa? Dia kata apa? Walam yu'ta sa'atam minal mal. Dan dia ini Talut ini, dia tidak diberi apa? Dia tidak diberi keluasan sa'atam minal mal, keluasan daripada harta kekayaan. So dia kata apa tadi? Mereka kata wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami ni lebih berhak terhadap kerajaan daripada mereka. Walam yu'ta sa'atam minal mal. Dia ni tak adalah pada dia ini harta yang luas, yang banyak seperti manakah kami ni. Yang itu. So sebenarnya apa yang mereka nak ialah mereka nak kaya, mereka dah ada kekayaan, sekarang mereka nak kekuasaan, supaya dengan kekuasaan tu mereka akan boleh jadi lebih kaya raya. Kita tengok Nabi Muhammad SAW. Sampai Umar Al-Khattab menangis lihat Rasulullah SAW ni baring atas tikar je, kat lantai macam orang biasa, kalah manusia biasa. Kita ni, saya bukan raja, tapi kita duduk atas katil tilam. Tapi ini seorang pemimpin negara. Nabi Umar sedih lihat keadaan Nabi SAW. Dalam keadaan begitu. Pilih untuk hidup susah. Pilih sedangkan boleh hidup senang pun. Orang boleh tolong Nabi, angkat Nabi, bagi harta dari Baitul Mal dan sebagainya, tapi Nabi ambil sekadar yang okey je. Sebab Nabi tak terima sedekah, Nabi terima hadiah saja. Ambil sekadar untuk meluruskan, kalau bahasa guru saya kata dulu, hanya untuk meluruskan tulang belakang supaya boleh berjalan, boleh bergerak, boleh beribadah sebagainya. Kita makan berlebihan kan, sampai tak boleh nak lurus dah tulang belakang lah. Sedangkan makan untuk meluruskan tulang belakang supaya kita boleh diri tegak, akhirnya makan menyebabkan kita tak boleh nak bergerak-gerak dah, full kan, penuh. Jadi kita dapat lihat bahawa mereka ni ada benda yang mereka nak kekuasaan. Manusia ni kalau dia beri satu lembah emas pun, dia nak lembah emas yang lain. Kalau setinggi gunung Uhud sekalipun, bukit Uhud sekalipun, emas itu dipenuhi, nescaya dia nak gunung yang lain pula. Sebanyak itu. Tamak, itu kata tamak. Hatta zultumu maqabir. Sampailah dia ni masuk dalam kubur, ziarahi kubur dia sendiri. Islam tidak menghalang kekayaan, tetapi kekayaan itu perlu digunakan untuk kebaikan,
Keselamatan itu diri sendiri dan juga kebaikan orang lain juga. Qala innallaha astafahu alaikum. Kata Nabi ini, dia kata sesungguhnya Allah dah pilih dia ke atas kamu. Ini bukan pilihan aku, ini bukan pilihan rakyat. Ini adalah pilihan Allah SWT berdasarkan wahyu yang diberikan kepada aku. Apabila Allah bagi perintah, Allah kata ati'uhullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum, kan. Allah kata tak patuh pada Allah, patuh kepada Rasul dan juga ulul amri, pemimpin di kalangan kamu. Dan pemimpin ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini kriteria yang Allah mahu, bukan kriteria yang kalian mahu. Pada kalian menjadi pemimpin itu mesti kaya, mesti pakai kod cantik. Sampaikan bila kita lihat awal-awal satu orang menteri ini, dia jadi menteri, apa yang orang sibuk tulis dalam Facebook, netizen ini kata, oh tak reti pakai kod, butang tak button elok. Yang itu orang perhatikan. Sampaikan ada orang offer nak jadikan designer untuk dia baju. Yang itu manusia perhatikan. Kita lihat bukan sekadar pemimpin, rakyat sendiri pun berfikiran seperti itu. Mesti smart. Kalau orang buat video, orang buat video ceramah ke apa, oh mesti nak tengok cantik, gambar elok baru nak tengok. Sedangkan butir, apa yang dikatakan itu lebih penting. Kadang-kadang manusia ada kekangan. Kamera dia pakai handphone biasa sahaja. Dia setakat itu dia boleh pakai. Tapi yang penting apakah kata-kata dia. Itu sebenarnya lebih. Kalau dapat kesemuanya, elok, bagus. Tetapi bukan bergaya itu yang penting. Tetapi isi kerja dia betul bekerja dengan elok. Walaupun dia pakai baju biasa, dia bekerja dengan elok. Itu yang kita kena perhatikan. Memang manusia ni tak, dia nak tengok kepada yang cantik, kepada kod. So, itu yang dia netizen perhatikan perkara tersebut. Rakyat macam tu, maka akan melahirkan pemimpin yang sama seperti pemimpin rakyat, iaitu nak lihat orang yang nampak berkaliber. Sama macam Bani Israel ni. Tetapi apa kriteria Allah SWT yang Allah nak ialah apa kriteria dia? Kata Nabi ini, Allah telah wazadahu, Allah telah tambahkan kepada dia ini bastatan, keluasan. Bukan keluasan harta yang kalian nak tadi. Ini lagi penting daripada keluasan yang kalian rasa. Allah tambah bagi mereka ni, lebihkan dia ni daripada kalian. Apa dia? Dia ada keluasan dalam fil ilmi. Keluasan daripada segi ilmu. Tu dia. Pemimpin kena apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, dia mesti cerdik. Jangan cakap seperti badut circus, sebenarnya orang pun suka, dapat like dan sebagainya, dapat populariti. Ini bukan pemimpin. Ini badut. Tak patut semacam tu. Malu kita sebagai orang Islam, sepatutnya yang kita nak lahirkan pemimpin yang ada ilmu. Ini renungan untuk diri kita sendiri. Kita bukan raja lawak, kita bukan orang pelawak, kita pemimpin. Pemimpin itu diikuti. Apabila pemimpin itu diikuti, dia mesti ada ilmu, bercakap seperti orang berilmu. Apa lebihnya Nabi Adam AS dengan para malaikat? Sampaikan Allah perintahkan malaikat ni sujud, hormat kepada Adam AS ni, ilmu. Ilmu itu apa yang membezakan, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dengan ilmu tu orang boleh jauh daripada kesesatan, dia boleh bantu masyarakat dan sebagainya. Yang takut kepada Allah SWT, ni kata Allah dalam Al-Quran, lebih kurang maksud dia adalah orang yang para ulama ini, orang yang ada ilmu. Di mana dia takut kepada Allah. Bila sebut nama Allah, gementar sebab dia ada ilmu tentang Allah SWT. Ini kata ilmu. Nak dunia, ilmu. Nak akhirat, ilmu. Nak kedua-duanya sekali, mesti ada ilmu. Ilmu yang hak. Ilmu yang sahih. Jadi itu yang ada pada Talut ini. Kelebihan pada Nabi ini yang dilantik oleh Allah SWT, dilantik oleh Nabi ini atas perintah Allah SWT, dia ada ilmu. Dan ada satu lagi yang dia ada. Dia ada wal jism. Dia ada tubuh. Itu orang kata ada badan sihat, tubuh sihat, otak cerdas kan. Macam itulah. Itu kriteria dia. Dia mesti kuat. Pemimpin ini bukan sekadar orang yang saleh, bukan sekadar orang yang baik dan sebagainya, tetapi dia mesti ada ilmu untuk memimpin, untuk dalam kepimpinan dan peperangan dan sebagainya, dan dia mesti ada jisim, ada kesihatan untuk memimpin. Kalau tidak, tiap-tiap tahun nak ganti pemimpin baru. Baru nak ubah masyarakat ni, baru nak buat satu benda yang elok, tiba-tiba kena ganti pula. Sebab apa? Sakit.
Kita tak dapat dia punya kepimpinan. Sebab apa? Dia selalu sakit. So mesti ada kesihatan, mesti ada kekuatan, mesti ada tubuh yang elok, yang kuat untuk dia memimpin, terutama kalau ini melibatkan peperangan. Baik. Itu antara kriteria yang perlu ada. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dan Allah dia berikan kerajaannya siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan sungguhnya Allah tu Maha luas, Maha mengetahui. Okey, jom kita lihat apa kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala berkenaan perkara ini. Ayat 247 ni. Sebentar ya. Jadi di sini kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dalam ayat tersebut Allah SWT dia terangkan sebab pemilihan Talut ini. Kerana apa? Kerana keluasan ilmu yang merupakan keperluan utama manusia. Ayat Quran pertama pun diturunkan kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan bacalah. Bacalah, iqra. Bacalah. Sebab apa? Dengan membaca itu manusia dapat ilmu, dapat keluasan ilmu dan dia boleh membantu masyarakat dan dia boleh kenal Allah dengan ilmu. Dia tahu bahawa dia diciptakan oleh Allah SWT dan dengan ilmu itu manusia mendapat kemuliaan di dunia tu lagi dan tentu saja di akhirat kelak. Jadi kekuatan fizikal yang membantu juga, dia ada jisim, dia ada badan. Sebab apa? Kekuatan fizikal membantu untuk berperang dan kelengkapan senjata untuk berhadapan dengan musuh. Oleh yang demikian, kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, ayat tersebut mengandungi penerangan tentang ciri-ciri seorang pemimpin dan hal ehwal kepimpinan. Seseorang itu layak untuk memimpin dengan ilmu, agama dan kekuatan yang dimiliki, bukanlah berasaskan kepada keturunan. Itu dia. Aspek keturunan tidak akan tidak diambil kira sekiranya ada ciri-ciri utama yang mesti didahulukan, iaitu keilmuan dan keistimewaan peribadi. Ini kerana Allah SWT menyatakan bahawa Talut dipilih kerana ilmu dan kekuatannya, walaupun orang lain di kalangan Bani Israel lebih mulia keturunan daripadanya. So tak dilihat kepada keturunan, tetapi dilihat kepada ilmu, dilihat kepada keupayaan dia untuk memimpin itu sendiri. Itu ciri pemimpin yang kita nak pilih bukan berdasarkan parti yang kita sokong, tapi berdasarkan individu yang benar-benar layak. Itu sebenarnya kita kena ubah dalam mentaliti kita. Kita pilih siapa yang kita nak, pilih calon yang kita nak, bukan berdasarkan parti dia, tetapi berdasarkan kemampuan dia. Barulah harmoni hidup. Susah, tapi itulah hakikatnya. Kita telah pun dipandu oleh Allah SWT asas-asasnya. Tinggal kita nak gali, nak tengok macam mana kita nak dapat. Okey, kita pergi yang bawah sikit, dalam syarikat ke, dalam rumah ke, siapa yang layak untuk memimpin seseorang itu, keluarga itu adalah orang-orang yang ada ciri-ciri yang ada ciri-ciri kepimpinan. Nak bagi orang jadi CEO ke, nak jadi ambil staff ke, kena lihat kepada perkara ini. Siapa yang layak diberi tugas AJK masjid misal, bukan bagi kepada orang yang ada duit, ada kewilayaan, dia mampu buat dia sebab dia bergaya lah apa semua. Dia pakaian dia elok lah apa semua sebab jubah dia ke apa dan sebagainya, tapi kerja tak ada apa pun. Kita kena lihat kepada orang yang ada kelayakan. Ini sebenarnya ciri-ciri yang sepatutnya diperhatikan. Dia mesti ada ilmu, dia mesti ada kekuatan, yakni keupayaan untuk melaksanakan kerja yang dia itu diamanahkan. Baik. Sebab tu Allah kata wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Dia berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Allah tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak. Dan siapa yang diberi tampuk pemerintahan, tahulah kalian bahawa dia hanyalah ujian. Allah bagi kepada siapa yang nak, Allah buang, Allah cabut daripada siapa yang dia nak. Itu Allah keupayaan Allah. Jadi hati-hati apabila kita diberi amanah, diberi tampuk pemerintahan, diberi amanah untuk jadi pemimpin ke dalam apa sahaja institusi,
dalam apa sahaja, syarikat ke dan sebagainya, sekolah ke apa saja, kita kena jalankan amanah itu dengan baik. Sebab sebenarnya dia adalah amanah yang datang daripada Allah SWT, dan kita akan dipertanggungjawabkan atas apa sahaja yang telah diamanahkan, dipikul kepada kita. Kalau tidak, nanti esok kita bangkit dalam keadaan kita ni digelar sebagai pengkhianat lah. Kita telah mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita. Bukan besar ya, bukan senang kata semua orang nak jadi pemimpin, semua orang nak join politik, semua nak, sebenarnya dia adalah tanggungjawab yang sangat besar. Ada orang nak jadi bos dan sebagainya, sebenarnya dia adalah tanggungjawab. Baik, kita teruskan. Ayat terakhir yang kita nak bincangkan hari ini, 248. Allah kata apa Nabi mereka ni nak pujuk, sebab mereka ni bukan orang yang mudah kepada hujah ni. Walaupun dah kata ni Allah suruh, tapi mereka ni sikap menentang Tuhan selalu ada dalam orang Yahudi ni. Jadi apa mereka kata, apa Nabi ni kata, wa qala lahum nabiyuhum. Allah cerita dan berkatalah Nabi mereka ini kepada mereka, inna, sesungguhnya, ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun natahmiluhul malaikah. Sebab mereka tak nak dengar cakap, mungkin ada yang dah bergaduh ke apa semua, dah jadi perbalahan pula soal siapa yang hendak dijadikan pemimpin ni, sedangkan dah ada jelas dah kata Tolutlah pemimpin. Tetapi mereka tak mau dengar. Jadi akhirnya terpaksalah Nabi ini datangkan suatu mukjizat. Satu mukjizat yang didatangkan oleh Allah SWT, di mana mereka dulu ni ada kotak namanya tabut. Tabut ni apa? Tabut ni peti tempat menyimpan Taurat. Tabut ini telah dirampas ketika peperangan yang dulu. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan nak tahu perkara tersebut, tuan-tuan kena lihat pada dalam sejarah lah. Tetapi ini lebih kurang kita ceritakan. Jadi Allah bagi Nabi ni bagi tahu antara tandanya bahawa kerajaan ini akan berjaya, maksudnya Talut ini memang sesuai sebagai pemimpin, ialah nanti peti ini akan dikembalikan dengan izin Allah SWT. Malaikat akan pulangkan peti ini. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tak diceritakan kepada kita. Ada dalam Israiliyat ada, tapi kita tak mau lanjutkan. Kita baca setakat apa yang Allah ceritakan kepada kita. Sebab bab Israiliyat pun kita tak tahu betul tak betul. Jadi kita tawakaflah, kita berhenti setakat itu. Setakat apa yang Allah cakap dalam wahyu. Jadi sesungguhnya tanda-tanda kerajaan ialah datangnya tabut nanti kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang akan dibawa oleh malaikat. Inna ayata mulkihi, tanda kepimpinan Talut ini, ayatiyakum, bahawa akan datang kepada kamu tabut fihi sakinah, pada yang dapat ketenangan min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa baqiyatu mimma, dan peninggalan daripada apa yang taraka alu Musa, keluarga Musa, wa alu Harun, keluarga Harun, tahmiluhul bimalaikah. Tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Bagaimana keadaan dia? Wallahu alam. Ada cerita dia, tetapi kita sekadar setakat yang ini sahajalah, setakat Allah cerita kepada kita. Okey, kita lihat dalam tafsir Al-Munir, penjelasan oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah taala. Dikatakan bahawa untuk memuliakan Talut, malaikat akan bawa peti tabut kepadanya. Pemulangan peti tersebut berarti Allah SWT beri perhatian kepada kamu dan menjadi bukti pemilihan Talut sebagai ketua yang memimpin kamu dan membawa kemenangan dengan menewaskan musuh. Manusia memang macam tu. Dah ada bukti nyata dalam Quran, dia nak bukti yang pelik-pelik lagi. Barulah dia nak ikut. Itu sifat manusia. Kita dah ada Nabi Muhammad SAW, kita duk sibuk cerita pasal Nabi Khidir ni hidup lagi ke tidak. Padahal yang kalaupun Nabi Khidir hidup lagi, kita tak boleh nak ikut syariat Nabi Khidir, sebab kita kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Khidir sendiri pun kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kita masih fikir kepada perkara yang luar biasa, yang pelik-pelik, sedangkan Quran di depan mata ini perlu ditadabbur. Hadis sunnah Nabi SAW banyak sangat yang kita tak amalkan, yang itu sebenarnya kita kena gali dan kita kena amal. Jadi jangan jadi seperti orang Yahudi ni. Sampaikan Allah terpaksa, Allah kena tunjuk kepada mereka ini, yakin Nabi ini kena yakinkan dengan datangnya apa?
dengan ada yang nanti Allah datangkan peti tabut yang telah dirampas, hilang sebelum ini. Dan kata Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia kata pemulangan peti tersebut berarti Allah SWT bagi perhatian kepada kamu dan menjadi bukti pemilihan Talut sebagai ketua yang memimpin kamu dan membawa kemenangan dengan menewaskan musuh. Oleh itu kamu mestilah menyokongnya dan reda dengan kepimpinannya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT. Kalau dah bukti tu datang kalian masih lagi ingkar, maksudnya kalian ni memang sengaja mereka-reka alasan. Tadi alasan demi alasan. Yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya, orang yang gagal ialah alasan. Orang berjaya dia akan cari cara untuk berjaya. Orang yang gagal ini dia akan sentiasa membuat alasan. Kalau. Kan Nabi kata jangan kamu banyak kalau itu membuka ruang syaitan. Kita hanya kata kalaulah. Kalau akhirnya tak jadi apa-apa. Hanya seperti mana angan mak jenin lah. Hanya berangan semata-mata. Akhirnya mati dalam mimpi sendiri. Kemudian terakhir ayat 248 ni, inna fi dzalika laayatan lakum. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh ada bukti tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi tak ada terhadap perkara yang kalian lihat ini sebenarnya semua itu tanda kekuasaan Allah SWT jika kalian hendak memikirkan perkara tersebut. Iaitu sebenarnya soal tanda kekuasaan Allah SWT ni bukan perlu lihat nama Allah kat atas langit, kat awan, dekat sirip ikan. Bukan begitu sebenarnya. Yang perlu kita lihat adalah sebenarnya dalam Quran, dalam apa, bahkan dalam diri kita sendiri sebenarnya ada tanda kekuasaan Allah SWT. Kita tak perlukan benda yang kita nampak ajaib. Sebenarnya setiap benda tu ajaib. Pagi tadi saya lihat bulan, cukup bulat, cantik sungguh. Dia dapat lihat. Sampai kat pukul 7 tu nampak macam seolah-olah cahaya sebab ada matahari kat belakang tu, dia bercerah. Kita boleh nampak. Itu sebenarnya tanda kebesaran Allah SWT. Tetapi kita dah jemu. Duk tengok tiap-tiap hari. Kita rasa macam ni nothing. Sedangkan bulan itu satu benda besar. Bayangkanlah dia hempak bumi. Habis kita. Habis kita dapat lihat. Sebenarnya hebatnya Allah SWT. Allah apungkan bulan tu. Allah apungkan matahari. Bahkan cahaya dia tidak membakar bumi. Bahkan memberi manfaat kepada manusia. So tanda kekuasaan Allah SWT tu boleh dilihat. Sebenarnya tak perlu pun peti tabut ni kembali pun sebenarnya awal-awal Talut itu sendiri adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Allah bagi datangkan orang yang pemimpin yang hebat walaupun dia bukan datang daripada keturunan yang hebat. Itu. Untuk siapa? Untuk orang yang mahu berfikir. Maka sebab kalian membuat alasan bahawa kalian nak sesuatu yang ajaib baru kalian nak ikut, maka Allah telah datangkan, maka apalah lagi kalian nak melainkan balasan azab Allah SWT jika kalian masih lagi ingkar. Sebab tu Allah kata, inna fi dzalika laayatan. Sesungguhnya pada demikian itu sungguh ada bukti lakum bagi kamu, in kuntum, jikalah kamu ini sebenarnya orang-orang yang mukminin. Jika benarlah kamu ni orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Demikianlah kita kongsikan satu kisah yang dah berlaku lama dah sebelum zaman Rasulullah SAW lagi. Diceritakan oleh Allah SWT. Sebagai untuk kita menjadi pengajaran, pelajaran. Janganlah kita jadikan hidup kita ini penuh alasan. Alasan demi alasan. Sedangkan kita sepatutnya bergerak mengikut kapasiti yang kita ada. Kita bergeraklah untuk kebaikan diri dan kebaikan masyarakat, kebaikan ummah. Menyebarkan ajaran Allah SWT ini semampu kita. Dan menjadikan bumi ini tempat yang baik untuk didiami. Supaya kita boleh bahagia di dunia, kita dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dunia ini adalah sebagai jambatan untuk kita mencapai akhirat kelak. Dan apabila dan ciri pemimpin itu Allah nyatakan dalam Quran, dalam ayat ini, bukanlah mestinya dia kaya, bukanlah mesti dia nampak smart, bukanlah mestinya dia itu nampak seperti orang kaya pakai kod dan sebagainya, tetapi ciri pemimpin itu adalah dia mesti ada ilmu dan mesti dia ada kekuatan. Iaitu kekuatan tubuh dan juga kekuatan untuk melaksanakan apa yang dia ada. Dan kalau dia ada agama, dan tentu sahaja dia itu adalah orang yang package lengkap untuk menjadi pemimpin yang baik.
Baik, dan janganlah kita sampai menunggu perkara-perkara ajaib yang tak kunjung tiba, sedangkan setiap kehidupan kita itu sendiri adalah keajaiban. Kita keluar daripada rahim mak kita, perut mak kita itu sendiri adalah keajaiban. Apa sahaja di sekeliling kita adalah keajaiban. Bahkan internet ini sendiri kita boleh bercakap secara live macam ni, boleh pergi kepada rumah tuan-tuan, puan-puan tanpa perlu tuan-tuan, puan-puan keluar. Ini semua adalah mukjizat, tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya teknologi atau apa sahaja ini semua membawa kita kepada tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan menggunakan parasana yang Allah bagi ini dengan baik, bukan menyalahgunakan atau menyelewengkan penggunaan internet ini dan teknologi ini dengan cara yang salah yang akhirnya dapat mendatangkan kemurkaan daripada Allah SWT. Ini sebenarnya apa sahaja yang Allah datangkan, bukanlah kita kata teknologi dajjal ke apa, bukan. Dia adalah rahmat daripada Allah SWT. Yang penting cara hendak kita gunakan. Jadi tanda kekuasaan Allah SWT ini sebenarnya dapat kita lihat bagi siapa yang mahu berfikir dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita, perkongsian kita hari ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi insyaAllah pada ayat yang seterusnya, satu muka surat lagi insyaAllah. Itu yang kita akan lakukan insyaAllah dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan. Dan sekali lagi, seperti biasa saya mohon maaf atas apa sahaja yang saya katakan menggores hati dan perasaan, atau ada maklumat yang salah, maka tuan-tuan maafkan saya. Saya mohon ampun daripada Allah SWT, dan juga tinggalkan mana yang salah, ambil mana yang betul saja, yang beri manfaat. Dan doakan Allah ampunkan dosa saya dan keluarga saya, memberi rahmat kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Kalau tuan-tuan rasa ada manfaat, ambillah dan tolong share, sebar-sebarkan manfaat ini, video ini. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua dan bagi kita ganjaran pahala lah. Dan mudah-mudahan kita masuk syurga bersama-sama lah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup dulu untuk hari ini insya-Allah. Kita jumpa lagi esok dengan izin Allah. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang rahmati Allah.